Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada petang ini dalam siri dialog kita, dan untuk dialog dakwah ini kita sekarang ini dalam siri yang keempat. Sebelum ini kita telah menjemput beberapa kawan-kawan kita yang kita kasihi, dan pada hari ini juga macam itulah. Sebab dialog ini merupakan bukan sebagai satu dialog yang kita nak bercakap suka-suka, bagi pendapat dan sebagainya, tetapi dialog dalam berfikir dan berbicara, berpakat, berbincang bagaimana kita boleh mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat dalam dakwah dalam masyarakat kita, terutama sekali masyarakat Islam dalam negara kita ini. Tajuk forum dalam dialog yang keempat ini ialah menilai kembali peranan dakwah dalam pembinaan negara bangsa di Malaysia. Walaupun tajuk ini besar, tetapi dalam masa 2 jam ini kita harap kita dapat sekurang-kurangnya merumuskan asas-asas pemikiran yang mungkin kita boleh lanjutkan, perincikan dalam dialog-dialog dalam forum yang seterusnya. Sebab biasanya dalam bila dialog dulu wanita, pemuda, kita boleh pergi sampai 14-15 forum dalam satu dialog tu, adalah masa untuk kita perincikan. Tetamu kita pada petang ini, kita ada 4 orang macam biasa, iaitu satu Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid. Beliau ini adalah bekas Timbalan Pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan juga pengasas kepada Yayasan Usuluddin. Saya rasa setengah orang kenal, setengah orang tak kenal, tapi insya-Allah lah kalau dia aktif, lama-lama orang kenal. Yang kedua ialah Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman. Ini juga macam Dr. Kamil lah, orang terkenal. Mungkin lebih lagi terkenal dalam negara kita ini. Beliau ini adalah bekas Presiden ABIM, yang sekarang ini Presiden Wadah Pencerdas Umat. Saya pun duk panggil wadah. Jadi lupa pencerdas umat itu, wadah. Presiden Wadah, iaitu bagi mereka yang tidak tahu, Wadah itu ialah satu kesinambungan daripada ABIM yang menampung perjuangan para veteran dan para pejuang-pejuang ABIM yang telah agak senior. Itu satu kesinambungan yang sangat bernilai lah. Dan beliau juga adalah Pesuruhjaya Tetap Hak Asasi Manusia Pertubuhan Kerjasama Negara-Negara Islam, OIC. Yang ketiga, Dr. Muhammad Nur Manuti. Ini juga yang terkenal. Beliau ini bekas Presiden ABIM dan orang yang aktif dalam akademik pun, dalam UKM, UIA sebagainya, kalau tak silap UIA, Dr. Maknur. Ya. Dan bekas ahli Dewan Negara. Jarang kita ambil orang yang ada kait sikit dengan politik, tapi tak apalah. Dalam sesi lepas pun kita jemput seorang bekas menteri. Mungkin kita buka sikit sekarang ni supaya lebih kita punya jaringan tu lebih luas. Sebelum ni saya duk jemput budak-budak muda, Presiden ABIM, itu kita jemputlah. Kemudian budak-budak dalam dalam Ikram pun, tapi bawah-bawah kita jemput. Kemudian yang keempat ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Hatta Syarum. Ini orang akademik. Satu orangnya akademik, tetapi beliau ni adalah pengurusi Lembaga Amanah Yayasan Ikram. Jadi hari ini kita ada macam-macam pergerakan Islam bersama kita. Dan juga bekas pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Tapi yang pentingnya ialah semua mereka ini adalah kawan-kawan saya yang saya hormati sekalian. Macam juga dalam sesi yang lepas, kita jemput kawan-kawan lah.
Jadi saya macam biasa, saya tak nak bagi apa-apa mukadimah atau introduction. Jadi kalau kita bagi mukadimah, kita jadi panel yang keempat, yang kelima sebagainya. Saya terus nak pergi kepada panel yang pertama. Dr. Muhammad Kamil. Ya. Saya tengok di Malaysia sekarang ini, dakwah sudah menjadi suatu lumrah. Dulu pendakwah tu ustaz lah. Sekarang ni bukan ustaz, malah secara kehidupan pribadinya jauh daripada tugas-tugas agama pun mereka adalah para pendakwah yang kental. Sehingga telah menjadi suatu pergerakan sosial yang meriah. Semua orang ada dalam tu. Malah kadang-kadang berbaur dan bersimpang siur antara satu sama lain. Yakni belum ada satu struktur yang jelas kerana ramai pendatang-pendatang. Kadang-kadang yang baru datang itu lebih berkesan daripada mereka yang secara tradisional, tradisinya dididik dalam tu. Jadi soalannya pendek sangat. Dengan mengambil semua realiti yang ada sekarang ini, saya nak tanya, bolehkah Dr. Kamil merumuskan apa sebenarnya dakwah itu dan bagaimana ia bergerak dalam masyarakat Malaysia sekarang? Definisinya dan cara dia bergerak itu. Kita akan ada dakwah, ada diayah, ada suka-suka, ada macam-macam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni luar biasa sikit lah. Oh. Moderator tu abang kandung. Saudara Ahmad Azhar ni bekas presiden saya, Presiden Abim. Dr. Mananuti pun bekas presiden saya, Presiden Abim. Profesor Dr. Hatta Syarul ni, dia bawa usrah saya di Mesir tu. Ijizah. Usrah zaman di Mesir lagi. Jadi, 3-4 orang ni, saya paling senior dah dari segi ilmu dan pengalaman. Walaupun mungkin dari segi umur tua dah. Tapi dari segi pengalaman ni, terlalu jauh lah dengan mereka 3-4 orang ni. Walau bagaimanapun, ini sebagai apalah, okey tu. Kita sudah berada pada satu barisan yang sama. Tak ada masalah. Saya punya rumusan macam ni sajalah. Awal kemerdekaan, dakwah kita ni segmennya lebih kepada segmen individu. Jadi dia diterajui oleh ulama-ulama, ustaz-ustaz yang menekankan fardu ain dan fardu kifayah. Dan selepas zaman pondok, ramai ustaz-ustaz ni pergi belajar di Mesir. Pergi belajar di Mesir, di Azhar pun dia punya bentuk pengajian tu lebih kepada fardu ain, fardu kifayah. Jadi bila bicara fardu ain, fardu kifayah, dia merupakan agama segmen individu. Jadi akidah lebih cerah, syariat pun lebih cerah, amalan individu pun lebih kuat. Tetapi pada tahun akhir 60-an, selepas adanya PKPIM, kemudian tertubuhnya ABIM, kemudian tertubuhnya IKRAM, yang dulu nama ARC lah, macam-macam nama lah, Jemaah Islam Malaysia. Jadi bukan lagi ustaz. Jadi intelektual kita yang pergi belajar sains di Eropah, di Amerika, bergabung dengan yang balik Mesir dan sebagainya. Mereka ni melihat Islam dalam segmen yang lebih besar, iaitu sebagai satu sistem sosial. Jadi saya nak cakap hak individu tadi lah. Sebab hak individu kita tengok 2 tahun merdeka sampai sekarang ni banyaklah tutup aurat saja pun dah nampak dah kehebatan Islam. Masjid pun ceramah macam-macam. Lagi mana saya segi komitmen individu mengabdikan diri kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi itu nampak sangatlah. Sehingga sekarang ni orang tak terlibat dengan dakwah pun dah jadi pelik sikit. Jadi saya tak pakai tutup aurat misalnya. Tapi dari segi segmen satu lagi,
segmen sistem sosial. Ya. Sistem sosial ni kita kena ingat, walaupun dakwah tu hebat, tetapi negara kita ditinggal oleh penjajah, dia meninggalkan lompang-lompang yang besar. Iaitu dia meninggalkan sistem sosial sekularisme, modernisme, materialisme. Jadi bila dakwah datang pun sukar untuk dakwah nak menutup kelompangan yang dibawa oleh penjajah barat ini. Jadi sebab itu barat pun bila dia nak tinggal pun dia akan tinggalkan warisan dia lah. Walaupun negara ini mencapai kemerdekaan oleh para ahli ulama dan sebagainya, tapi segah negara ini kepada orang yang berpendidikan barat yang sebahagian besarnya pada masa itu jauh sikit daripada sistem sosial Islam ni. Kemudian dakwah ni pula datang dalam peringkat awal. Saya ingat lagi tahun 70-an memperkenalkan Islam sebagai cara hidup. Kemudian kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Tapi cara kita berdakwah itu dalam bentuk yang terlalu umum, universal. Sedangkan sistem sosial yang ditinggal oleh barat ni cukup mufassal, cukup terperinci dalam ekonominya, dalam politiknya, dalam sosialnya, dalam budayanya, dalam bagai-bagainya, macam-macam. Jadi sebab itulah walaupun gerakan itu begitu kuat sebenarnya gerakan. Sebab 10 tahun dulu saya jumpa dengan duta Malaysia di Mesir, Datuk Zainal Abidin Kadir. Masa tu dia kata budak-budak Azhar yang balik mengajar ada 40,000. Baru ni kita dengar Profesor Zul daripada USIM. Dia kata mereka yang dilatih dalam bidang dakwah 50,000. Universiti dari negeri. Kita campur dengan tablignya, dengan arkannya, ABIM, dengan Ikram dan bagai-bagai NGO lain. Maknanya saya ingat juta pendakwah-pendakwah kita. Tetapi kita lihat sajalah. Sebab penjajah walaupun kita merdeka, tapi kemerdekaan politik belum tentu lagi memerdekakan pemikiran Al-Ghazwul Fikri, belum lagi memerdekakan budaya As-Saqafah Al-Gharbi itu masih. Dan banyak lagi kita kata faktor-faktor negatif yang ada dalam masyarakat. Faktor negatif yang pertama sekali yang dibawa oleh Islam, maaflah sikit saya pasal Okey, tak apa. 3 minit tu satu anggaran saya bagi saja. Langkah mungkin. Saya ingat yang paling besar bila nak ubudiah kepada Allah, kembali kepada Islam ni, kalau istilah dikata tahrirul basyariyah, nak membebaskan manusia, nak memuliakan manusia. Tapi sistem yang kita warisi daripada datuk nenek kita dulu beragama Hindu, kemudian datang penjajah ni, masih lagi berlakunya tidak ada pembebasan tu. Dengan kasta masyarakat, dengan golongan kaya, golongan miskin, golongan atasan, golongan marahin. Jadi banyak yang saya katakan negatif dalam masyarakat itu yang walaupun nampaknya hebat dakwah datang, tapi tidak semudah itu untuk dia membangunkan satu sistem nilai yang baru dan satu sistem sosial yang baru yang seperti yang kita lihat dalam sejarah awal Islam dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu pada saya lah dakwah berdepan dengan memuliakan manusia. Yang sekarang ni kita tengok manusia mulia, tapi ada juga yang masih teraniaya, yang terzalim, yang tertekan, yang tertindas, yang tak dapat ni pun sekarang ni dengan COVID dan sebagainya. Anak orang kampung yang tak ada laptop, anak orang kampung yang tak ada internet. Sedangkan orang bandar dapat segala kemudahan. Dari segi ekonomi macam juga. Kita di bandar ni boleh tidur atas jalan raya tu. Tapi di kampung masih opak lagi. Saya dulu belajar di kampung tu, nak pergi belajar Kota Baru tu kena bimbit kasut lagi. Tak boleh pakai kasut. Contohlah. Wallah, setakat saya buka situ dulu. Okey, terima kasih Dr. Kamel. Nampaklah gambaran realiti sebenar dakwah dalam negara kita ini. Riuh, meriah dan hasilnya masih lagi boleh dipersoalkan. Syekh Azam,
Ya. Saya hari ini saya nak panggil share. Share. Nama yang saya kata Dr. Kamil selalunya bila saya bagi nama tu dia lekat lah. Syahazam, ini bekas presiden lagi, aktif dalam OIC lagi, human rights lagi dalam OIC apa semua sekali ke. Jadi saya rasa orang yang sesuai macam Dr. Kamil tadi bercakap tentang satu rumusan tentang dakwah di Malaysia. Saya rasa Syahazam kita boleh membuat satu pandangan awal, satu rumusan yang konkret tentang proses pembinaan negara bangsa dalam masyarakat kita ni. Dulu orang cerita negara bangsa ini, tapi cerita-cerita tu dah banyak lah. Jadi bolehkah kita rumus setakat mana kita sudah sampai dan apakah corak yang kita nampak dalam proses pembinaan negara bangsa itu. Silakan Syekh. Ya, langkahlah sikit, Dr. Kamil pun langkah masa 3 minit tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Mahmud Zuhdi, ini semua guru-guru saya ni. Ustaz Mano, Ustaz Kamil, banyak buku-buku Ustaz Kamil yang saya baca. Ya. Dr. Hatta, sahabat zaman Abim dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sebut oleh Datuk Mahmud tadi, dalam interaksi saya dengan teman-teman di luar negara, ada satu kenyataan yang saya terfikir agak menarik. Ya. Dia mengatakan kami daripada negara Arab ni, ya, dan umumnya termasuk Indo-Pak, ya, berbanding dengan Malaysia, Malaysia ini unik kerana masyarakat berbilang kaum itu memungkinkan kita untuk melaksanakan model Madinah. Ya, dia kata. Jadi maknanya kalau kamu bersungguh-sungguh dengan Islam tetapi mengambil model piagam Madinah, masyarakat Madinah, sebab kamu punya mix tu memang cantik. Dia punya cabaran-cabaran itu sangat cantik. Ya, sebab ada Cina, India, Melayu dan semua agama ada di sini, kecuali agama Yahudi. Itu pun ada kubur Yahudi di Pulau Pinang. Ya. Jadi bermakna kawan-kawan mengatakan bahawa kami di negara Arab ni hampir semuanya Islam. Ya, kami dengan Pakistan hampir semuanya Islam. Tapi Malaysia ini, hatta Indonesia pun, ya, majoriti Islam. Tapi kamu mempunyai satu penduduk komposisi yang hampir-hampir sama macam mana Madinah, dan ini ada ruang yang challenge yang terbaik, ya, untuk kamu menjadikan Malaysia sebagai model, mengambil semangat piagam Madinah sebagai suatu kaedah untuk membina negara bangsa. Jadi saya terfikir betul juga, ya, ini a challenge kepada kita. Jadi soalan Datuk tadi berdasarkan premis itulah, ya. Maka kita lihat realiti yang pertama kita terima bahawa negara kita merdeka ini adalah negara yang dipersiapkan oleh British. Ya, kita tuntut, tetapi perlembagaan segala macam itu adalah yang didesain oleh British. Ya. Walaupun ada hakim Islam di situ. Ya. Jadi realiti yang pertama dalam pembinaan negara bangsa ini adalah soal pertama, Islam itu agama persekutuan. Alhamdulillah. Boleh ditafsirkan berbagai-bagai. Ya. Realiti yang kedua, negara kita ini berbilang kaum, telah ditakdirkan atas pasca penjajahan jadi begitu. Walaupun dulu ini adalah milik orang-orang Melayu khususnya. Ya. Realiti yang ketiganya, apabila kita merdeka, orang Melayu itu dimiskinkan. Ya, orang Melayu itu miskin. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, saya ingat tahun 70-an, Ustaz Mano, Datuk pun ingat, berapa ramai di kalangan pelajar-pelajar Melayu yang berada di Universiti Belayar. Ya. Terutama bidang sains. Ya, hampir tak sampai 1%, 1% atau 2%. Ya. Dan realiti yang ketiga untuk membina negara bangsa ini adalah politik kita itu berdasarkan kaum. UMNO itu Melayu, MCA itu mewakili Cina, India itu MIC mewakili India, dan sekolah-sekolah kita pun dengan adanya sistem vernacular yang ada sampai sekarang, sekolah Cina, sekolah India.
ya, dan ditambah pula sekolah agama dan segala macam. Jadi berdasarkan realiti yang ada, ini cabaran di hadapan kita. Jadi kalau tanya saya, dah 60 tahun kita merdeka, dalam kerangka asasnya ya soal perbezaan kaum itu diinstitusikan dalam bentuk pendidikan, diinstitusikan dalam politik, ya. Saya fikir rumusan saya, ya, pembinaan negara bangsa ni, kita ni umpama kalau latihan lari setempat itu. Kita ke depan pun tidak, silap kita ke belakang. Kita tak maju sebab kita lari setempat. Kita penat untuk membina rukun negara segala macam, tapi we are not moving forward. Sebab kerangka kita itu adalah kerangka masih berdasarkan racism. Ya, kerangka bincang soal Melayu, bincang soal Melayu, Cina soal Cina, India soal India, IBAN kepentingan IBAN dan segala macam. Jadi kerana itulah ini cabaran yang sedang kita kena hadapi. Jadi saya nak mengatakan bahawa ini merupakan satu cabaran bagi kita nak bina negara bangsa. Saya nak menyambung apa yang disebut oleh Ustaz Kamil tadi. Saya panggil Ustaz pernah saya kenal. Yalah. Kami sejak zaman Abim lagi. Harap Ustaz tak marah, tak panggil doktor. Ada. Ya. Saya tahulah saya nak panggil adik Mei pula sini. Tak sempat. Tu panggil doktor dia tu. Ya, ketika Ustaz Mano mungkin betulkan saya lah. Ketika Abim ditubuhkan tahun 71. Ya, kita mengambil masa dekat 10 tahun. Kita terkejut. Makna Islam yang kita bawa itu telah berkembang begitu rupa. Ya, Islam sebagai ad-din, yang dulu tak bertudung sekarang dah bertudung. Ya, dulu tak ada assalamualaikum, dah assalam, mana dalam masa 10 tahun. Ya, dengan pertumbuhan gerakan dakwah yang berkembang. Ya. Namun demikian kita berhenti ke setakat itu, ya. Jadi kita melahirkan banyak badan-badan dakwah, ya. Tetapi kita tidak ada wahdatul fiqh soal model pembinaan negara ini. Ya, kita tidak ada persetujuan tentang nak bina negara ni macam mana. Ya. Jadi kerana itulah kita punya banyak badan-badan dakwah, tetapi badan dakwah yang mempunyai wajah yang berbagai-bagai, badan dakwah yang punya prioriti yang berbagai-bagai. Ya. Jadi kerana itulah kita tidak ada satu kesepakatan. Ya, model apa yang nak kita pakai. Realiti kehadiran China dan India dan segala macam. Macam mana kita nak handle? Sedangkan struktur perlembagaan, struktur politik dan pendidikan kita itu masih berdasarkan racism. Kepentingan bangsa. Jadi kerana itulah saya punya rumusan, Datuk, mungkin perkembangan Islam itu sudah baik. Ya, kita tidak ada kesatuan fikrah tentang bagaimana model yang nak kita bawa. Ya, dengan menerima realiti yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, struktur perlembagaan tersebut seolah-olah tak membenarkan kita untuk pergi lebih daripada agama resmi-resmian ataupun setakat agama resmi yang tidak maknanya yang tidak boleh kita rombak. Ya. Jadi rumusan saya, kita tak bergerak ke mana-mana kecuali kalau kita melakukan sesuatu yang radikal. Kita lihat balik klausa dalam perlembagaan bagi membolehkan penduduk Islam yang sudah lebih 60%. Sudah tentu kalau kita ada kesepakatan, kita nak review balik bagaimana Islam itu dapat diposisikan sebagai sentral dalam negara kita, dan Islam ya rahmatan lil alamin, Islam model Madinah yang ternyata sebagai satu model yang ternyata dapat menyatukan umat dalam pembinaan negara bangsa. Jadi kerana itulah saya punya rumusan setakat ini pada pandangan saya, kita masih lagi setempat dan tidak bergerak sebagaimana yang sepatutnya kita lakukan setelah 60 tahun kita merdeka. Sekian dulu untuk sebagai mukadimah. Terima kasih, Syekh. Saya tengok macam juga Syekh kita ni macam pandangan Dr. Kamil juga, Syekh Azam ampun. Maknanya proses pembinaan negara bangsa itu meriah dan hebat, tetapi masih bersifat sebagai lari lari setempat. Macam burung burung punang duk lari pusing, saya boleh gambarkan lah. Jadi nampaklah kuat tetapi tak ke mana-mana. Itu
Saya pun tak tahulah masa Abim Anwar itu cukup berkesan. Tetapi persoalannya, ni kalau nak balik pada Abim ni, pasal ni ramai pokok bekas Abim ni, Prof Hatta pun orang Ya Abim ke atau dulu tu maknanya mungkin ada persoalan kita, apa beza antara Abim zaman Anwar dengan Abim pasca Anwar. Saya ingat dengan Dr. Kamil dulu, saya ikut dia belakang ya. Saya PKPI yes, tapi dengan Abim ni saya duduk sibuk dengan akademik pada waktu itu. Dia mempersoalkan, brother, macam mana you nak masuk politik? Itu saya pun tak campur lah masa tu ya. Jadi mungkin kita boleh bincang macam mana. Boleh ke tidak kita mengembalikan sejarah itu? Mengembalikan sejarah itu, sebab orang kata sejarah itu adalah ubur zaman. Jadi kita balik, jadi bilakah sejarah itu akan berulang kembali? Dan saya menghayati masa itu saya jadi pensyarah di Nelampuri, masa PKPI itu saya menjadi pelajar. Itu saya masih untuk saya sendirilah. Dr. Makno Manuti. Ya. Ini orang yang berpengalaman dalam dua-dua hal tadi kan? Ya. Jadi sejauh mana dakwah yang dirumuskan oleh Dr. Kamil tadi telah memberi kesan kepada pembinaan negara bangsa yang telah diumumkan, yang telah dirumuskan oleh Syekh Hazam tadi. Cuba bagi satu ulasan yang boleh melihat, cuba kita lihat di mana duduknya antara dakwah dan pembinaan negara bangsa itu, apa yang ada di tengah-tengah itu, ataupun sudah bersepati ataupun tidak, ataupun dakwah itu selalunya dikesampingkan, yang banyaknya ialah orang politik, orang ekonomi, orang apa, kita orang dakwah itu terpinggir. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adik-adik panel yang saya muliakan, Prof. Datuk Mahmud, Ustaz Kamil, Saudara Ahmad Azam dan Profesor Dr. Shahrum dan pendengar sekalian. Saya rasa petang ini perbincangan kita pun dah sampai kepada satu titik pertemuan apabila kita mendengar Ustaz Kamil tadi dah membawa satu landscape dakwah daripada sebelum penjajah dan selepas penjajah. Ya. Di mana Islam telah dikategorikan sebagai as-sahwah al-islamiyah ataupun the rising tide of Islam. Daripada Islam yang ritual, ibadah yang khusus, sembahyang, zakat yang terhad, haji, ya, fardu ain semata, perspektif ilmu yang tidak luas, membedakan antara ilmu akal yang dikatakan tidak Islam, ya, dan sebagainya, kepada satu proses kebangkitan Islam yang disebut oleh Saudara Ahmad Azam sebentar tadi. Kemudian kita dah masuk dalam wacana pembinaan negara bangsa. Saya melihat bahawa pengalaman saya sedikit dalam Abim pun, saya merasakan bahawa asas-asas Islam dan pembinaan negara bangsa itu, tanpa saya nak sebut nama orang ini sebagai seorang yang dikatakan prejudis ataupun sangka buruk ataupun taksub, tetapi saya merasakan Saudara Anwar dah membuat sesuatu untuk menjadikan Islam yang universal ini supaya berada di arus perdana dalam negara kita yang majmuk. Pada ketika itu orang Melayu tak sampai 60% lagi, dalam 50%, sekarang dah 60%. Iaitulah ucapan yang bersejarah dan sangat bermakna pada tahun 1979 dengan tema Islam dan Masyarakat Majmuk. Islam penyelesaian masyarakat. Saya fikir ucapan itu memang dikongsi bersama, bukan Anwar seorang. Pemimpin Abim yang lain, Ustaz Fadil Noor, Siddiq Fadil, Ustaz Abdul Ghani Samsyuddin, pemimpin yang datang dari latar belakang Azhar dengan memasukkan ayat Quran yang relevan dengan persoalan Islam dan universal. Antaranya, saya fikir waktu itu kita dah mula mendidik rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Islam, ayat yang kita selalu sebut, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Jadi perkataan li ta'arafu di situ. Maknanya satu ayat yang sifatnya jamak bangsa dan agama, bukan untuk orang Islam saja. Dan itu adalah asas penting dalam proses pembinaan negara Malaysia yang majmuk ini. Tetapi saya nak sebut juga termasuklah dalam konteks gerakan Islam, Habib, Jim yang datang tak lama selepas itu, mungkin juga NGO-NGO Islam yang lain, Persatuan Ulama dan sebagainya. Di kalangan kita tak istiqamah dari segi membawa satu framework pemikiran yang Azam sebut tadi. Dalam dakwah kita ini, apa yang kita nak capai? Adakah untuk masyarakat Islam nak bina negara Islam? Kita akuh. Waktu itu kita gairah dengan negara Islam. Daulah Islamiyah yang ideal pada waktu itu sesuai dengan pemeringkatan umur kita yang belum matang betul. Tetapi ABIM pun pimpinnya diwacanakan semula oleh pemimpin Islam dunia yang buka mata apabila pengalaman negara Islam, modelnya di Pakistan gagal, di Iran gagal, di Sudan gagal. Maka akhirnya kita tidak ada alternatif. Realiti yang ada ialah negara bangsa. Mana lebih baik idealism negara Islam, ya, yang ideal itu yang mungkin juga dalam beberapa hal retorik dengan negara bangsa hari ini yang banyak kita boleh masukkan substance Islam yang bermakna dalam satu sistem kehidupan, termasuklah dalam sistem sosial. Kesan daripada penjajahan hari itu hari ini dah mulai terhakis sedikit demi sedikit kerana Islam semakin berada di arus perdana. Oleh yang demikian, saya fikir bahawa kita kena istiqamah macam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan dengan bukan Islam. Di kalangan kita, adakah kita boleh menerima ini? Sedangkan ini adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bayanan linnas. Al-Quran tidak diturunkan oleh orang Melayu, orang Pakistan, orang Arab, tapi Al-Quran adalah bayanan linnas. Khitab itu macam kata Syekhuna Al-Qardawi, ya, jangan lupa Al-Quran itu penuh dengan kitab dengan ungkapan ya bani Adam, ya ayyuhal insan, ya banil insan dan sebagainya, menunjukkan bahawa proses pembinaan negara itu asasnya di dalam Al-Quran sudah cukup maknanya untuk kita beroperasi. Dan dalam konteks inilah saya rasa bahawa ada sedikit kemerosotan dalam 1-2 dekad yang lalu. Ya, tetapi sekarang nampaknya generasi ABIM sekarang dah Datuk timbulkan tadi pimpinannya selepas Saudara Anwar Ibrahim. Saya rasa Siddiq Fadil, saya juga Ahmad Azam, kami konsisten dari segi membicarakan pembinaan negara Islam yang realistik dalam realiti Malaysia. Dan sekarang saya menengok bahawa pimpinan ABIM di bawah Presiden Faisal Abdul Aziz sekarang, saya lihat komentar daripada seorang kolumnis Akhbar Star. Kalau siap saya seorang Cina yang bernama Nathan, kalau tak silap saya. Dia dah puji, dia dah seronok lah dengan pendekatan ABIM nak membina satu bangsa Malaysia, satu rupa bangsa Malaysia. Tapi wajah tak ada ubah juga. Kalau yang muka India macam saya ni muka India juga lah. Kalau Cina juga Melayu. Tapi kita bercakap soal prinsip-prinsip, nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebersamaan yang boleh membina sebuah negara yang bersatu padu, yang boleh share common values, yang boleh elak konflik-konflik berlaku yang unnecessary konflik, yang tidak ada lagi su'zan atau prejudis dan sebagainya. Jadi saya nampak pimpinan yang ada sekarang mulai serius menggarap balik isu ini. Saya nampak tema sekarang ni ialah tema negara bangsa dalam satu proses yang munasabah, bukan ikut model barat semutlaknya, tetapi model yang berakar kepada bumi Malaysia dengan Islam sebagai prinsip yang memayungi kepada kemajuan rakyat di negara kita ini. Barangkali saya boleh berhenti di situ. Okey, terima kasih. Terima kasih. Presiden ABIM kita? Ya, Faisal. Faisal, saya dah jemput 2 kali. Oh ya. Masa kita bincang pemuda baru ni, dan minggu depan ni Dr. Mel. InsyaAllah. Sorak sekali lagi dia kan. Cuma ni kita
tugas-tugas dia yang menjemputnya forum-forum kita ni. Jadi apa tu, Datuk Siddiq yang susah sikit ni sebab dia tak ada WhatsApp. Dia ada telefon saja, susah sikit nak. Agak-agak mungkin 1-2 hari lagi boleh lah. Jadi nampaklah dari segi itu, maknanya sebelum kita pergi ke Prof. Syarul, Prof. Putu Hatta, maknanya masih ada sedikit sebanyak kecelaruan yang tak menentu. Maknanya tidak betul-betul stabil. Maknanya orang yang berkepentingan lain pun masih ada ruang untuk mencela, dan orang berkepentingan Islam macam kita pun masih ada ruang untuk mencela. Jadi maknanya gulai belum betul-betul masak. Jadi bolehlah orang ni nak berbual lengkuas ke, nak berbual bodoh sikit ke, nak berbual cincaluk sikit, itu yang ada sekarang. Macam mana Prof. Hatta? Antara dakwah, antara politik dan ekonomi dan sebagainya, sebenarnya siapa yang lebih berpengaruh? Mungkin juga selain daripada tiga itu pun adalah golongan-golongan lain yang sangat berkepentingan dalam pembinaan negara bangsa kita tu. Macam Dr. Manuti kata tadi, perbahasan tentang pembinaan negara bangsa itu tutuplah. Kita sudah menerima semua sekali. Bukan masanya kita nak cerita tentang, saya pun selalu membangkitkan, sebenarnya Madinah itu adalah permulaan kepada negara Islam. Ia itu adalah city state, negara bandar. Jadi bukan satu empire juga, lepas tu baru dia jadi empire. Jadi bila kita pecah jadi negara itu. Silakan Prof. Hatta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih jazakallahu khairan Datuk Mahmud Zuhri Abdul Majid kerana sudi manggil saya, dan juga sahabat-sahabat saya. Ustaz Kamil ni dia tawaduk ni. Padahal buku ni banyak yang saya baca. Dan Dr. Manu Manuti ni guru saya tahun 90. Diploma Pemikiran Islam. Itulah yang saya jaja guru kilih. Pasal kita tak ada BA Azhar, tak ada BA Islam. Jadi kita Diploma Pemikiran Islam yang bagi saya sangat penting. Saya ingat masa tu tahun 90 gym baru saja dalam proses ditubuhkan. Baru 90. Jadi ada kawan-kawan saya, kita muda semua, muda. Dia kata, Intan ni tak cukup fikrah ke? Dia belajar dekat diploma pemikiran Islam tu, tak cukup fikrah ke? Dia kata, tak apalah Intan sebut apa pun. Yang pentingnya setahun Ana di IPI, itu Institut Pengajian Ilmu Islam, banyak, alhamdulillah banyak sangat yang Ana belajar. Dan Syekh Azam sahabat lah, sahabat jelas lebih muda lah, lebih muda kan. Oh gitu ya. Tapi saya tengok macam satu generasi saya yang tua. Datuk Ahmad, begini ya, orang ekonomi ke, siasah ke, dakwah, mana lebih dominan? Mana yang lebih? Ini satu soalan yang mencabar, dan saya cuba mendekati soalan ini sebagai seorang doktor perubatan dan psikiatris, di samping sedikit sebanyak ilmu Islam yang telah saya pelajari dari guru-guru saya, insya-Allah. Secara spontan, seolah-olah orang siasah di Malaysia ni berkuasa. Secara spontan di permukaan. Itu hampir tidak dapat dinafikan. Dalam masa yang sama, kita boleh lihat orang siasah nak sekarang, dia tidak macam orang siasah tahun 61 ataupun 71. Tahun 61, orang siasah Melayu Islam boleh minum arak. Tak ada orang marah. Guru Melayu di sekolah tahun 61, guru Melayu minum arak di sekolah, tak ada orang marah. Sekarang ini
kalau tidak ada Assalamualaikum, tak ada selawat dalam memulakan ucapan, pelik sangatlah. Ya, ya. Orang siasah ni, politikus ni. Jadi perubahan ini bukan orang siasah buat. Ini orang dakwah buat. Oh. Dan bagi saya, wallah bagi saya yang umur 69 tahun, lagi 2 minggu ni 99 tahun. Muda lagi. 69 Ikut hijrahnya 71 lah, insyaAllah. Lagi 2 minggu lagi. Jadi apa yang saya tekankan di sini ialah tahun 69, 70, 71 itu semacam penanda aras. Masa itu kuasa Islam, pemikiran Islam dilepaskan, dalam bahasa Inggeris ini the floodgates, buka pintu ampangan tu, air keluar. Hingga sekarang sudah tentu 50 tahun tu, setengah abad itu, setengah kurun, sudah tentu ada turun naik dia. Jadi bagi saya, wallahu a'lam bissawab, orang dakwah sangat penting. Keluarga kita mesti keluarga dakwah. Dia mesti menghayati dakwah. Dan kita bergerak dalam dunia dan dalam masyarakat, businessman ke, politikus ke, tentu akademik ke, apa saja, kita kena bawa Islam kita. Yang selalu kita sebut ud'u ila sabili rabbika wal hikmah wal mau'izatil hasanah. Dalam An-Nahl ayat 125 yang kita kata menyeru pada jalan Allah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan percakapan cara yang baik. Itu sebenarnya pada akhirnya orang siasah pun kena ikut ataupun tak terikut. Di sini saya bercakap hubungan dan pengalaman kita orang Islam, orang dakwah dengan non-Muslim. Ini misalan pertama. Ya. Dengan non-Muslim ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Kita tahu bahawa sekarang orang Islam dah 60% katakan. 61% katakan. Ya. Dulu kurang, sekarang lebih. Tapi kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh sombong mengatakan bahawa sekarang ini negara ini orang Islam punya dan yang itu ikut sajalah. Itu bukan dakwah namanya. Dakwah mesti ada interaksi dua hal. Jadi asasnya orang siasah yang seolah-olah mempunyai pengaruh dan kuasa, sebenarnya di bawah dia, di keliling dia, orang dakwah sangat penting. Dan ekonomi kita, jadi dua cara melihat ekonomi ni. Saya bukan orang ekonomi, tapi setiap minggu, setiap hari mengikuti perkembangan, perbincangan, munakasyah ekonomi dengan pakar-pakar profesor ekonomi di Malaysia dan di luar negara. Kita ikut baca, dua faham. Dua perkara. Riba yang keliling kita ni, dia memang memusnahkan kita. Jadi orang dakwah lah yang kena terus istiqamah. Amantu billahi fastaqim. Itu fastaqim sangat penting yang Dr. Manu sebut ni, istiqamah itu sangat penting. Kena istiqamah, kempen dan cuba menghayati anti riba. Bukan cuba, wajib. Satu lagi, perangai kita meminjam, suka meminjam. Kita tengok sekarang negara kita sudah triliun lebih. Berapa triliun dalam hanya berapa tahun saja hutang kita. Dan dengan COVID ini kita doa kepada Allah Taala, COVID-19 ini bukan pukulan maut kepada ekonomi kita. Bukanlah pukulan maut. Tapi dalam masa yang sama, saya bercakap ni, saya perlu ada nota kaki sikit. Sudah ramai dalam
tempoh PKP ni orang bunuh diri. Orang putus asa. Tapi itu topik lain lah. Yalah. Maaf sikit topik lain. Tapi topik lain topik kita juga. Tapi orang Islam lah. Ekonominya, dakwahnya. Dan orang Islam sekarang sudah boleh bunuh diri. Padahal 30 tahun, 20 tahun dulu amat jarang kita dengar orang Islam bunuh diri. Dan dalam bidang kami, bidang perubatan, bidang psikiatri, bidang psikologi, itu gharib, pelik sangatlah. Orang Islam bunuh diri. Ini adalah tanda-tanda simptom-simptom penyakit masyarakat. Saya nak berhenti sekejap sini pasal cakap ni kena ada break. Saya nak sebut Datuk Mahmud. Hadis ini kita tahu. Hadis ini hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan dalam Musnad Imam Ahmad semua ada. Maksudnya begini ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika kamu ada 4 ini, tak mengapa kalau kamu seolah-olah kekurangan atau kehilangan sebahagian dari dunia. Pertama, hifzu amanah. Hifzu amanah. Kedua, sidqu hadis. Hifzu amanah maknanya menyimpan amanah. Sidqu hadis, kebenaran dalam percakapan. Tiga, husnul khaliqah. Husnul khaliqah iaitu akhlak yang baik. Dan keempat, aifatun fi ta'matin. Aifatun fi ta'matin. Ketulinan, kebersihan, kesucian dalam makanan harian kita. Subhanallah, saya jumpa, oleh kerana kita ni bukan muhadis ke apa, bukan student hadis. Saya terjumpa hadis ni, Dr. Mahmud, di England, di Leicestershire, di England, di Markville, di Islamic Foundation punya kedai buku tu, saya jumpa tahun 2009 ke 2010. Sejak itu hadis ini saya bawa di merata tempat yang saya berucap, khususnya dengan pelajar-pelajar perubatan saya ulang, masukkan dalam slide, atau di mana-mana saja saya berucap Alhamdulillah. Dan saya sebut sini, bayangkan 2 sifat yang awal ini. Hifzu amanah, sidqu hadis. Orang kafir, orang atheist, orang agnostik pun boleh hormati orang yang ada 2 yang pertama ni. Ketiga, husnul khaliqah, iaitu kebaikan akhlak. Dan keempat, itu yang kita jaga makanan kita seharian. Riba keliling kita. Jadi, ringkaskan dalam setengah minit ni, apa saya nak tekankan di sini adalah orang golongan politikus sekarang ini dia kena tengok depan, belakang, kanan, kiri. Kalau dia mau memerintah lama, jika dia mau memerintah lama, jika dia mau ada akhlak dalam politiknya, siasatnya, dia akan tengok kanan, kiri, depan, belakang. Dan orang dakwah berfungsi sangat sampai insyaAllah bila-bila. Dan saya sebelum saya lupa lah, masa saya balik dari Gaza, Alhamdulillah dari Gaza 2 kali, 2009 dengan 2013. 2013 tu kita bertemu dengan Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Palestin. Saya balik, saya jumpalah kawan-kawan, ada yang kawan-kawan 2013, kawan-kawan yang politik dia, siasahnya orang macam-macam lah. Ada pas nak kata inta orang ni kalau nak lama memerintah, nak lama dikasihi masyarakat, duduk dalam kalangan Stenggan. Ismail Haniyeh itu rumah dia di kalangan Stenggan. Bahasa Inggerisnya itu refugee camp, kemah pelarian. Di situ rumah dia, di situ pejabat dia, tepi laut. Kerana pejabat dia dibom 2 kali. 2 kali kena bom. Jadi 2 rumah dia. Jadi orang siasah akhirnya dia mestilah sensitif tentang semua ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. 1 round. 3 minit kali 4 orang 1 jam.
jawapan dia. Itu kelebihan kita. Tetapi kita tak rugi. Saya nak timbul satu. Macam juga saya cuba nak faham Abim pasca Anwar. Saya juga nak faham Ikram pasca Jim. Dalam kepala saya, bila saya nak sebut Ikram, kepala tu keluar Jim. Itu mungkin bukan soal itu. Cuma saya nak pergi kepada santai-santai kita lah. Sebab landasan dah jelas. Saya hanya nak tanya para pendakwah, 4 orang para tokoh dakwah yang ada di hadapan saya. Sebenarnya apakah falsafah negara yang diperjuangkan oleh para tokoh dakwah, para gerakan dakwah dan para pendakwah dalam masyarakat kita sekarang? Saya maksudkan dengan semua sekali lah, termasuklah yang puak-puak yang apa tu, PU lah, dan apa semua sekali yang ada 2 bulu, 3 bulu, yang banyak bulu, banyak sayap. Kita gulungkan semua sekali. Nak tanya apakah mereka itu mempunyai satu falsafah yang jelas tentang negara. Saya buka. Saya lah siapa nak dulu. Saya mula sikit. Saya tak apa. Kita guru lah dulu. Semua mereka bercakap tentang ubudiah kepada Allah. Dan semua Para mereka pendakwah. Dan semua mereka bercakap tentang khalifatullah fil ardi. Itu 2 fungsi para pendakwah. Tak kira dari perorangan, tak kira dari organisasi, tak kira dalam politik, tak kira apa semua. Itu dia punya, mereka faham itu. Cuma barangkali nak sampai kepada pengabdian itulah. Berbagai cara dibuat. Termasuklah nak membangun negara macam itu juga. Dan khalifah Allah fil ardi itu semua faham. Dan nak istikmar imaratul dunia ni pun semua faham. Cuma barangkali dalam kemampuan yang berbeza-beza, ustaz cara dia, alat profesional cara dia, orang balik Mesir, orang pondok cara dia, orang balik daripada England, Amerika cara dia, orang bidang kedoktoran, bidang lawyer dan sebagainya cara dia, bidang pengurusan saudara Ma'azal cara dia. Jadi di situ kita melihat kepelbagaian. Dan kepelbagaian itulah yang istilahkan oleh Datuk Muk tadi, simpan siur tu. Jadi bagi saya nak ambil satu pendekatan lah. Dakwah di Malaysia zaman dulu yang dibawa oleh Tok Guru dulu, dia tak banyak doktrin ayat Quran ke, hadis ke, atau kitab, sebab dia semua kita sebut sebagai idea dan retorik. Tetapi kejayaan Tok Kenali, dia membina orang. Maka daripada anak murid Tok Kenali tu, saya baca-bacalah, dia kata lebih kuranglah 300 buah pondok muncul. Mana Tok Kenali bina 300 orang. Katalah anak murid dia yang daripada bukan sahaja sebenarnya tanah Melayu, sampai ke Sumatera, sampai ke Thailand dan sebagainya. Jadi orang itulah yang menyebarkan dakwah. Dan sebenarnya kata-kata Tok Kenali ni, bila kita baca dalam literature moden, sebenarnya Syed Qutb dalam buku Hazaddin baik, dalam buku Dirasat Islamiat baik, walaupun kata Syed Qutb ni tinggi sangat ideologi. Tapi Syed Qutb juga mengatakan bagaimana hebat ayat Quran pun kamu duk syarah, bagaimana hebat Islam pun kamu sebarkan. Kalau tak ada orang pikul, orang melaksanakan, tak jalan ke mana. Sebab Tuhan boleh berkata kun fayakun. Tapi dari segi hukum sebab musabab, Allah Ta'ala hanya beri kemenangan bila kita membina rijal. Jadi saya banyak punya pandangan lah. Daripada tahun 70-an sampai sekarang ni, walaupun Abim begitu hebat, walaupun Ikram begitu hebat, tapi saya rasa kita belum melahirkan ramai tokoh. Jadi yang kita lahirkan beberapa orang tokoh. Tapi tak ada tokoh, ini kita kena balik
apa kata Hasan Nadawi, kejayaan Nabi dalam kitab Madza Khasral Alam bin Hitabil Muslimin kerana Nabi membina rijal pada satu zaman di satu tempat begitu ramai. Dan ini tak berlaku pada masa lain. Masa lain ni di Indonesia seorang, Pakistan seorang, Iran 2 orang, Mesir seorang. Sebab tu saya tengok yang baru dah. Taha Jabir Ulwani dalam buku dia, buku Ma'had Alami tu, dia kata, aku bercita-cita lah kalau dapat berkumpul semua pemikir-pemikir Islam ni, kita nak letak di satu tempat, dalam satu bangunan, orang ahli fikir Islam lah, boleh duduk sekali, boleh bincang. Dan kita tengok Fatih Yakan pun sebut di Amerika, dia kata ada bangunan satu, beribu-ribu ahli fikir di situ, beribu-ribu saintis di situ. Jadi itu yang lemahnya kita. Kita sekarang masing-masing bawa diri dah. Tiap-tiap organisasi, tiap-tiap puak bawa diri masing-masing. Sekarang ni kita kena masuk bersama, tansik betul-betul dan membuat satu gerakan yang sepadu lah. Allah. Okey, saya pertanyakan tadi. Silakan. Terima kasih Prof Kamal. Saya sangat tertarik dengan hujahan Ustaz Kamil sebentar tadi. Sebenarnya perbincangan tentang hal ini, permasalahan yang berlaku dalam gerakan dakwah, gerakan Islam di dunia, termasuk dalam negara kita, ialah timbul persoalan yang Ustaz Kamil sebut tentang bina'ur rijal, mempersiapkan generasi orang-orang yang seperti mana yang digambarkan Al-Quran terhadap pribadi Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Sebab kalau kita ingat Hasan Al-Banna rahmatullah alaih, dia pernah kata, bina negara Islam dalam diri kamu sebelum kamu bina negara Islam di luar diri kamu. Maksudnya ialah kalau syakhsiah Islamiah itu tidak terjemah waktu dia dapat kuasa memerintah, dan kita dah tengok contoh-contoh hatta dalam gerakan Islam pun, minta maaf ya, tidak ada rijal yang 100% memenuhi kriteria Al-Quran dan Sunnah serta sirah. Maka ini adalah salah satu penyebab kegagalan gerakan Islam ataupun gerakan dakwah yang dapat kuasa dalam pilihan raya untuk mentadbir sesebuah negara itu. Jadi perkara ini adalah perkara yang berat, dan kerana itu ada pandangan tokoh besar pemikir Islam, tadi dah disebut Abdul Hasan Ali An-Nadawi, dan saya baru bersembang dengan Dr. Maknunawi on phone seminggu yang lalu. Dia pun kata kepada saya, ya akhi, dia kata nak bina negara Islam tak mudah, dia kata. Sebabnya dia kata ada pandangan daripada tokoh besar Islam, saya tak mahu sebutlah namanya di sini, bahawa kalau tidak ada orang-orang yang memenuhi ciri-ciri Al-Quran dalam konteks membina rijal itu, orang-orang yang betul-betul maknawi dari segi pemikirannya, syakhsiahnya, akhlaknya, sukar untuk kita menjamin kelangsungan sebuah pemerintahan Islam ataupun kerajaan Islam. Wallahu a'lam. Menarik. Makin menarik perbincangannya. Siapa dia nak sambung? Ataupun nak suruh saya desak ke depan sikit? Kalau tak sambung, saya nak desak ke depan sikit. Okey, saya dah sambung. Syekh Azam. Ya, saya tambah sikit. Ya. Ini pengalaman kami dalam BIM dah, Datuk. Ya. Ketika Dr. Mahathir memerintah jadi Perdana Menteri dan Anwar masuk UMNO, kami dipanggil oleh Dr. Mahathir, pimpinan BIM seluruh negara turun. Saya nak melaksanakan program penerapan nilai-nilai Islam. Ya. Ya. Dan kita nak minta yang mempeloporinya, biarlah BIM tolong bantulah bagi menjayakan agenda penerapan nilai-nilai Islam. Jadi kami berpandangan bahawa setelah 10 tahun kita berjuang menerangkan Islam sebagai ad-din, sebagai wahyul Islami, kita rasa ini satu kesempatan untuk Islam itu dipersiapkan dengan pembinaan institusi-institusi. Tetapi bermula dengan fikrah yang jelas. Jadi waktu itu di penerapan nilai Islam, kemudian lahirnya Wawasan 2020, iaitu nak membina negara maju ikut acuan kita sendiri. Ya. Jadi maknanya kita agenda penerapan nilai Islam iaitu nak Malaysia nak jadi negara maju mengikut acuan kita sendiri.
Sejak itulah program bina negara dilaksanakan untuk menegangkan konsep pembinaan institusi, golongan profesional, perguruan, sistem pendidikan Islam harus dirombak supaya Islam yang nak dikebawa itu ikut acuan kita sendiri. Itulah yang kita garap selama 16 tahun Datuk. Cuma tak kesampaian sampai 1998 saja. Ya, selepas Anwar dipecat, ya. Jadi pengalaman 10 tahun menanamkan kesedaran Islam dengan teman-teman lain dalam gerakan dakwah, JIM, Persatuan Ulama dan PAS dan segala macam, tak menafikan semua itu. Maknanya kita transform ke tahap yang seterusnya, pembinaan institusi, ya, supaya kita ready. Maknanya bila kita merintah, maknanya hari ini merintah, kalau persiapan institusi tak ada, maknanya kita tidak boleh nak merintah. Kita akan ada masalah. Ya. Jadi kerana itulah selama pengalaman itu yang kita garap. Jadi kalau Datuk sebut tadi soalan mengenai falsafah negara, bagi saya itulah kita ada gambaran model Madinah, ya, secara prinsipalnya kita ada model itu, dan kita bercita-cita nak bina negara maju yang mengikut acuan kita sendiri, ya, dan pembinaan institusi Islam yang agak rancak berlaku pada waktu itu. Jadi kita berkembang dengan laju sehingga Malaysia terkenal seluruh dunia. Ingat Datuk, ingat Ustaz Mano pun ingat, kita mengajak intelektual seluruh dunia datang ke UIA, ke Malaysia, kita wacanakan. Sebab mereka berpandangan bahawa dalam dunia ini Malaysia sajalah yang punya potensi untuk melaksanakan agenda maknanya Piagam Madinah ini, ya, dalam konteks komponen masyarakat yang begitu cantik, ya. Jadi kerana itulah kita dapat lambakan tokoh-tokoh intelektual yang begitu ramai pada waktu itu dalam membantu kita ke arah menjadikan Malaysia negara maju. Dan Malaysia terkenal sehingga hari ini sebagai negara Islam, ya, adalah kerana pengalaman-pengalaman penerapan nilai-nilai Islam yang disebut sebagai Islamisasi itu berlaku dengan begitu hebat, ya. Jadi itulah saya nak menggambarkan bahawa kalau kita boleh kembali balik kepada suatu wawasan yang jelas dengan kesepakatan yang bersama, kita boleh lakukan. Sebab pengalaman itu sudah ada. Pengalaman badan-badan dakwah yang ada yang cukup banyak di negara kita ini sudah cukup, ya, untuk kita bergerak ke hadapan. Allahuakbar. Okey. Prof, nak sambung ke nak saya mencela? Dia moderator. Saya tak apalah. Okey. Saya nak buat 3 perkara, Datuk Pengerusi, ya. Ini bila kita cuba faham dalam surah Sabah ayat 15, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dia dua hala, iaitu negeri itu bagus, baik, dan sudah tentu negeri itu mempunyai rakyat dan umat yang bertakwa, dan Allah Rabbul Ghafur, dan juga merahmati. Jadi apa yang kita boleh cuba faham, saya nak gunakan istilah di sini pasal kita ni demokrasi. Demokrasi ini ada banyak kebaikan dia, tetapi ada banyak cabaran dia juga. Kalau majoriti orang bodoh dalam demokrasi, bodohlah kita. Dalam demokrasi perlu wujud segolongan yang dominan dan dia kena majoriti, dominan dan majoriti. Dan orang-orang ini mestilah orang-orang yang bukan saja bertakwa, takwa itu wajib, tetapi dia mempunyai ilmu dan dia mempunyai kecelikan akal. Kecelikan akal ni bahasa Inggerisnya insight. Dan saya faham kecelikan akal ini liulil albab. Liulil albab. Pasal kita ada qulub, ada qalbu, kita ada nafs, kemudian kita ada fuad dan liulil albab. Dengan adanya golongan dominan albab, ulil albab ini, insya-Allah negara akan lebih stabil. Manusianya yang nak buat jahat tak ramai. Orang yang buat jahat tak berkuasa.
Ini bukan ideal. Ini adalah impian dan jihad kita, insya-Allah. Ya, ya. Dan kita ada model yang disebut oleh Dr. Maliki, Syekh Azam dan Dr. Kamil tadi. Ya, ya. Ini satu ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan sudah tentu dalam ayat itu diceritakan tentang sabar. Tentang sabar, betul. Tapi ini impian kita. Yang penting dominan dan majoriti sikit pun tak apa. Tapi dominan. Pasal kita demokrasi. Bagi saya demokrasi ada kebaikan banyak, tapi ada cabaran. Dan cabaran ini jika kita macam kita Swiss off on ya, cabaran keburukan itu mengatasi kebaikan. Dan dia berlaku dalam negara kita sekarang. Berlaku dalam negara kita. Baik, itu satu. Kedua, negara yang baldatun thayyibatun tadi, kita dalam Ikram memahaminya sebagai negara rahmah. Ya, okey. Kami mengenal pasti 12 ciri negara rahmah. Saya sebut 2-3 cukuplah ya. 2-3 cukup. Dan ini telah kita sampaikan pada negara dan kita bincangkan masuk surat khabar semua. Dan saya sebut tentang integriti. Siapa yang tak mau integriti? Bukan integriti yang berpura-pura. Integriti sebenar-benarnya. Dalam integriti itu kita ada apa? Kita ada kasih sayang, kemesraan. Kita ada keadilan. Keadilan itu sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Bagi saya, untuk usia begini, ada 2-3 ciri manusia yang amat sukar untuk kita capai. Ikhlas, sukar capai. Boleh capai tapi sukar. Yang itu yang kita masih budak-budak lagi, umur 17 ataupun 20 tahun. Innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat kan. Ikhlas, kedua keadilan. Keadilan sukar. Betul. Keadilan kita sesama yang beriman. Keadilan kita sesama sebangsa Melayu. Keadilan kita bersama orang kafir, bukan Melayu. Bukan senang. Bukan senang. Yang ketiga saya sebut sini ialah wallahu a'lam, bagi saya negara bangsa Malaysia ini untuk makmurnya, untuk mencapai impian kita ni makan masa lagi lah. Makan masa lagi. Dan saya amat mengharapkan orang muda. Kita ni yang sembang ni orang tua dah tu. Kita tak tahu orang muda berapa ramai orang muda dengar ikut ni. Tapi saya mengharapkan dan memberi harapan kepada orang muda yang umur 50 tahun ke bawah. 55 tahun ke bawah. Orang muda. Dan dalam kalangan orang muda ini, cara mereka berfikir lain. Cara mereka berinteraksi lain. Nilai mereka lain. Ini yang kadang-kadang membimbangkan saya. Membimbangkan. Ya. Tapi balik kepada 3 poin tadi, pertama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sama negara rahmah itu. 12 ciri je. Dan ketiga ialah mesti golongan yang dominan dan majoriti sikit. Ya. Okey. Saya tak nak beralih lagi daripada jadi tadi kita bangkitkan apakah model falsafah negara. Jadi 3 daripada 4 hampir sependapat mengatakan kita pentingnya kita menyediakan rijal. Falsafah tu kedua. Cuma Syekh Azam kata pada satu ketika kita sudah betul-betul sampai kepada peringkat nak membina institusi. Saya nak 1, 2, 3 persoalan. Mungkinlah, bolehlah Dr. Meh. Lepas ni, pas kita bincang usulul ishrin, kita ada satu forum lain. Lepas kita bincang usulul ishrin, kita bincang Piagam Madinah pula. Syekh Azam kata kita apa semua sekali. Semua orang tahu betul lah, profesor dengan apa tu. Jadi saya nak tanya,
kalau dari segi kita nak memperincikan Sahifah Madinah tu, sebab itu sangat basic. Kita nak pergi macam Mawardi ke, atau nak pergi macam Ibnul Qayyim ke, atau nak pergi macam Al-Farabi ke, itu idea-idea yang berbeza. Sudah penerapan sesudah itu. Ataupun Rijal. Saya nak bawa lagi kepada lebih realistik. Pada satu masa, kita ada Tun Mahathir, ada Mahathir, ada Anwar Ibrahim, ada Nik Aziz. Macam mana Rijal ini, Rijal gagal mewujudkan suatu, saya tidak nak mempertikaikan semangat keislaman masing-masing. Bagi orang UMNO, Mahathir adalah seorang pejuang Islam yang berjaya membangkitkan Islam dalam negara ini. Bagi orang dakwah, orang ABIM, orang JIM dan sebagainya, Anwar adalah tokoh Islam yang begitu hebat sekali. Bagi orang politik Islam Melayu, Nik Aziznya dengan Haji Hadinya, Fadhil Nurnya, tetapi kita dah ada Rijal. Tetapi Rijal kita pada suatu waktu sangat mengecewakan kerana tidak berjaya berpakat sama sendiri. Mulai daripada krisis Mahathir Anwar 20 tahun. Ini Syekh Azam kata tu. Syekh Azam kata kita berlari pada tempat yang sama, itu 20 tahun berhadapan dengan krisis politik. Sedangkan kalau Mahathir sendiri, Yahudi kata bulan lepas, bila kita kuat sangat sokong Palestin, dia kata stupid Mahathir. Dia rojok pada Mahathir lagi, stupid Mahathir. Tapi kalau Mahathirnya dengan Anwarnya, dengan Haji Hadinya, dengan support, dapat membina suatu kesatuan tekad dan sebagainya, sebab semuanya nak kepada Islam. Saya ni orang jenis Baldatun Thayyibatun zaman Datuk Asri ni, sudah luput lah zaman itu tu. Macam mana kita nak respon pada soalan saya tu? Ia benar yang terbuku dalam hati sikit. Kita jawab pendek-pendek tak apalah juga. Okey, siapa dia nak respon dulu ni? Syekh Azam. Bagi Tok Guru lah. Tok Guru lagi. Ini kira macam dia. Saya boleh saya ni. Saya. Okey. Saya rasa lontaran Profesor Mahmud Zuhdi sebentar tadi suatu yang sangat wajar direspon secara jujur atas nama Islam, kerana kita kena ambil pendekatan hafallah amma salaf. Maafkanlah benda yang lepas. Itu tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita always menengok dalam apa-apa pun perjuangan manusia di atas dunia ini, moving forward. Looking forward. Jadi yang lepas tu lepas, ambil pengajaran pahit dan manis. Saya melihat bahawa ini kita bercakap ni dalam konteks generasi nama-nama besar yang disebut tadi, mungkin ada yang akan dipanggil oleh Allah dalam masa yang dekat, ya. Mungkin akan ada masa 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun dan sebagainya. Tetapi saya rasa kita sekarang kalau kita nak bina negara Malaysia yang ada ideologi, tadi kita ambil negara maju yang beracuan Malaysia. Seronoklah tu kita dengar tu. Seronok sangat dah, ya. Tetapi dari segi pelaksanaannya telah tidak berlaku. Tidak ada keseriusan pihak yang berkenaan dari segi komitmen semua pihak. Jadi itu yang menjadikan dia gagal. Jadi sekarang kita cari muafakat baru. Muafakat nasional untuk membina sebuah baldatun thayyibatun wa rabbu ghafur, negara bahagia, rakyat sejahtera. Saya masuk sikit politik, ya. Boleh, ya? Masuklah, saya suruh masuk. Saya dah buka pintu. Kami dalam Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama dah angkat topik baldatun thayyibatun wa rabbu ghafur dalam beberapa seminar pemikiran BIPA, ya. BIPA Pebuah Negara, Kak Wan pun datang merasmikannya. Tetapi orang kita kurang memberikan apresiasi. Dia tak bagi satu
apresiasi yang tinggi bahawa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini adalah ayat Al-Quran. Jalan penyelesaian. Tak payah sebut negara Islam. Kalau kita nak ambil Al-Farabi pun Madinah Fadilah, Al-Madinatul Fadilah. Negara yang penuh dengan virtues, dengan kebaikan. Jadi jalan keluar untuk dapatkan kepahaman orang Islam dan orang bukan Islam ada. Kalau kita duduk, berunding, bukan sekali, bukan dua kali, ratusan kali, ribu kali, saya yakin bahawa kita akan dapat mencapai sesuatu insya-Allah. Dengan syarat kita ikhlas, nawaitu politik kita letak di sebelah, untuk berkuasa, untuk gunakan orang, tapi betul-betul nak mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya tools terlampau banyak daripada Quran, Sunnah, Sirah, Sejarah, dan kita boleh ambil mana-mana yang baik, al-hikmah daripada mana-mana ideologi pengalaman pemerintahan negara-negara Barat yang mengikut Islam dalam beberapa hal. Boleh kita gunakan untuk kita buat muafakat baru. Macam rukun negara umpamanya, tak berkesan. Kenapa tak berkesan? Ya. Bila saya buat keluar poster Yadullah ma'al jamaah, saya sebarlah, suruh budak-budak sebarkan. Tapi ada satu golongan yang bukan sikit yang dihormati juga oleh masyarakat kita. Dia tak bincang pun soal perpaduan ummah, kesatuan ummah dan sebagainya, tak bincang. Dia bincang hadis ni bukan hadis sahih. Itu macam mana kita nak sampai kepada matlamat negara bangsa kita, apa matlamat apa tu baldatun thayyibatun, macam mana ni? Okey, saya ambil Profesor Syahrul punya argument tadi dalam negara demokrasi. Biar kita dapat suara yang dominan. Dengan cara kita mendidik generasi muda dengan ilmu yang betul, tepat. Tak lagi mempersoalkan tentang legitimasi hadis, tetapi menengok perkara yang lebih prinsipal, qadiyatun kabira, yang lebih besar, supaya rakyat dapat melihat, oh, orang ni akalnya kecil, dia memperkatakan soal hadis ni bukan hadis yang sahih, tapi orang ni pemikirannya besar. Ini yang kita nak. Kita nak sejahterakan negara. Supaya generasi akan datang, jangan kita bina dengan pemikiran orang tertentu yang ada pada hari ini. We have to be really serious dalam perkara ini untuk retool mind of our younger generation. Okey. Setuju. Cuba bincang lanjut. Silakan. Kita mantapkan yang ni. Ya Syahzal. Okey, betul ya. Kalau saya teringat dalam sirah Perjanjian Hudaibiyah. Kita ingat Perjanjian Hudaibiyah ini adalah asbab kepada berlakunya Fathul Makkah. Okey. Ya. Dan kalau tak silap saya lah dalam soal Rasulullah ini bersyura ni memang hampir semua perkara dia bersyura. Tetapi dalam keputusan untuk bersetuju dengan perjanjian tersebut, walaupun nampak sebelah, Rasulullah decide there and then. Ya. Jadi berdasarkan semangat ini saya ingat dalam keadaan negara kita yang dah huru-hara ni, ya. Saya ingat baiklah kita menyeru ke arah semua pihak duduk semeja musalahah, ya, untuk mencari jalan keluar. Dan ada yang patut menang nampak kalah pun tak apa, tapi matlamatnya kita keluar segera daripada krisis yang berpanjangan, bukan setahun dua tu, ya, 20 tahun dalam reformasi, ya, dah 3 tahun, dah maknanya 3 tahun dah menang, 3 tahun pula bercempur lagi balik, ya. Saya fikir dalam keadaan bunuh diri makin meningkat ini, COVID yang tak boleh selesai, ya. Saya rasa tak ada jalan lah kita ambil semangat Hudaibiyah ni, ya, sebab surah ini berkaitan dengan Al-Fath, ya, soal kemenangan yang pasti yang menjadi asbab kepada kemenangan Fathul Makkah. Ya. Jadi kerana itulah saya ingat bola yang Datuk lambungkan tadi, ini jawapan dia, pandangan saya lah. Ya. Jadi saya membaca sirah Perjanjian Hudaibiyah ini sangat sentral, terutama waktu ini dalam negara kita, bagi menyelesaikan satu krisis daripada berpanjangan, lompat-melompat, beli-membeli. Saya ingat ini satu memalukan nama Islam,
nama orang Melayu yang orang-orang hilang keyakinan kepada orang Melayu dan juga orang Islam. Ya, saya ingat kita kena menyeru ke arah itu, ya, untuk menyelesaikan secara tuntas daripada kita mengizinkan golongan politik ini lompat-melompat memperdagangkan jawatan parlimen dia untuk kepentingan peribadi. Saya fikir ini satu perkara yang sangat memalukan umat Islam dan orang Melayu sendiri pada hari ini. Allahu a'lam. Datuk Syarul, ulas apa yang Syekh kata, Syekh Azam. Dia jalan keluar cara diplomasi lah. Jalan keluarnya cara diplomasi. Maksud saya diplomasi begini. Dalam mana-mana peperangan, hujungnya bila dah letih perang, dah letih sangat perang, orang akan berdamai. Adakah kita sudah letih berperang sekarang? Saya nampak tak letih lagi. Itu komen serah Datuk. Terus terang itu memudahkan saya jawab. Betul. Jadi bukan tak letih lagi, tak letih-letih. Jadi walaupun kita hulurkan semangat Hudaibiyah, jika manusia-manusia ini dia tidak letih-letih dan dia ada dendam kesumat. Ini soalan saya. Bukan, this is not an accusation. Ini bukan satu tuduhan. Jika saya kata, jika dia ada dendam kesumat yang tidak habis-habis, macam mana? Kita letih lah. Okey. Ya, betul. Kiri, apa yang berlaku ni? Pertama, mereka tidak malu. Malu ni dalam politik ni, siasat Malaysia sekarang ini, malu ni dah tak ada masuk dalam kosa kata. Sebahagian besar politikus, bila dia boleh perdagangkan undi yang kita beri kepada dia untuk dia di situ, dia perdagangkan, dia dah hilang malu dia. Nombor satu. Kedua, dia cukup senang tabrir, justification. Demi rakyat saya pilih ini, demi rakyat saya ke sana. Okey, sekarang ni macam inilah. Katakanlah kita lupa orang yang so-called orang-orang politik yang berdendam antara sesama lain. Tetapi apakah pendakwah ada alternatif? Kalau kita nak jadi macam Al-Farabi, bagi satu alternatif yang ideal sangat, adakah pendakwah mampu? Yang nampak mampunya ialah orang politik mengontrol. Macam mana ni? Saya cuba agresif sikitlah. Saya sungguh bergembira sangat dengan kehadiran tuan-tuan ni kan. Dulu belum ni saya dengan budak-budak yang muda perempuan nak cakap macam ni, betul kami bertahu lah. Macam mana ni? Bagi alternatif. Golongan dakwah boleh mampu jika golongan dakwah tidak dilihat partisan. Okey. Golongan dakwah dia bukan Abim dengan Ikram ke Wadah je. Golongan dakwah tu dia meluas. Betul. Cabaran yang kita ada sekarang, orang yang mengatakan di golongan dakwah juga, dia dah pilih lah, dia dah pilih warna dia lah. Ini cabaran. Maknanya bagi saya bukan tidak ada harapan. Orang dakwah sebagai satu gagasan yang besar. Kita jumpa, kita bincang. Saya dengar kita ada aksin kita kan. Aksin ke, tak mau aksin pun kita jumpa. Boleh tak kita, soalan lagi, boleh tak kita gembleng semua, betul, yang majoriti dominan orang dakwah hingga menggegarkan barisan-barisan politik itu. Okay. Boleh saya mencelah? Sela. Okey, terima kasih. Saya tadi ambil cue daripada Ahmad Azam, kemudian Profesor Syarul. Saya rasa kita memang sedang mengalami satu ujian yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks Malaysia yang sedang diuji hari ini. Kita katakan tadi bahawa kita
Wajal mengadakan satu muafakat baru. Tetapi satu syarat kemenangan dalam apa-apa pun perjuangan, syarat kemenangan salah satunya yang pasti kalau kita nak tengok sirah Rasulullah SAW, para sahabat, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dulu ialah kesabaran. Istilah moden kita pakai ialah, are we ready to engage with politicians continuously? Maukah kita? Jangan kita sekali ya kita putus asa. Kita kena cari jalan. Ada orang watak dia boleh pergi, ada yang tak boleh pergi. Kita hantar yang boleh pergi. Tak semua watak tu sama, dan ada orang ahli politik dengan watak seorang tu, kalau dia berhujah, kental hujah dia, pribadi dia, percakapan dia yang penuh dengan hikmah, dia akan malu ya, dengan sopan santun pendakwa itu menikam dalam jiwa dia. Mungkin Allah akan bagikan rahmat supaya orang yang berkuasa, yang ada pengaruh pula dalam politik ini akan berfikir 2-3 kali supaya jangan meneruskan amalan ataupun budaya politik yang sedemikian. Kita nak tamatkan budaya politik yang sangat-sangat merugikan bangsa dan negara ini. Jadi kita ada kesabaran. Kita kena hantar ramai orang. Macam kata Profesor Syarul dulu, kena ramai hantar tentera-tentera. Orang yang anda dalam ilmu psikologi, sekretari macam apa tu, Saudara Dr. Syarul, kena ramai. Orang yang perlu di-counselkan, kena di-counselingkan, kena counseling. Mungkin orang yang ada watak macam Sayyidina Umar Al-Khattab kena ada juga. Untuk berperang. Tapi tak semua boleh sama. Kerana wataknya Allah jadikan fitrah yang berlainan. Jadi saya nampak mekanisme itu kena difikirkan. Tapi prinsipnya ialah kesabaran umpamanya untuk kita engage tu mestilah kita lakukan oleh orang-orang yang bukan ahli politik. Yang tak dilihat partisan dalam mana-mana parti politik yang ada. Saya tak tahu aku Dr. Mahmud, Profesor Mahmud boleh berperan. Saya ni orang panggil kuli. Saya ni adalah seorang kuli yang kerja saya ialah mencari orang yang boleh membantu menyelesaikan kemelut yang ada ni. Itu saja saya punya peranan. Macam mana ni? Kalau okeylah. Mungkin kalau saya desak lagi mungkin tak baguslah. Jadi macam ni. Okey, kalau saya buat kesimpulan, kita ada kecenderungan untuk tidak macam sebelum ini. Kita lihat orang politik itu sebagai segala-galanya. Jadi kita nak ada pertubuhan mesti ada kala politik. Kalau tak ada kala politik mungkin orang tak kisah dengan kita. Baiklah. Kita kata tanpa melupakan orang-orang politik, sebab orang politik pun banyak pengorbanan dia, jasa mereka itu banyak, pengorbanan mereka itu banyak. Kita nak lupa dengan begitu saja, kita akan jadi macam orang buta lupakan tungkat ataupun kacang lupakan kulit. Bagilah kita nak bantu orang politik. Kita ada bahagian dia, bahagian kita nak bantu orang politik. Tetapi orang dakwah sendiri, orang gerakan, orang harakat sendiri, apa corak Islam yang kita nak bagi satu alternatif? Kita nampak dah politik kita kacau, lompat-melompat, beli-membeli, semua ada setengah orang kata, setengah tokoh kata, kita lawan sama kita, kemudian semua-semua tu pergi jumpa toke. Siapa dia menang pun sama. Yang menentukan toke. Itu cara setengah orang berfikir. Jadi, alternatif kita apa? Siapa nak bagi alternatif ni? Macam kalau Dr. Manuti tadi, seolah-olah dia ni bermazhab Al-Farabi, melahirkan seorang yang tokoh yang ideal. Macam juga Syekh Hazam kata, ataupun Profesor kata, melokohkan satu ideal. Orang macam Khomeini misalnya. Tapi sejauh mana kejayaan Khomeini? Alternatif kita. Macam mana ni? Siapa nak bagi alternatif? Macam kalau Dr. Silakan. Saya nak memang apa yang kita bincang ni sangat menggusarkan hati Namun macam mana Ustaz Mana sebut, kita tak boleh give up.
Ya, ya. Kita tak boleh nak give up, ya. Ya. Kalau kita give up, maknanya itu tidak Islamik. La taqnatu min rahmatillah. Yang kamu kecewa putus asa dengan Allah Taala. Ya. Jadi saya setuju, maknanya kalau kita ambil pengalaman, kalau seandainya ya untuk short term ni nampak kita banyak tidak ada penyelesaian, nampak gayanya kena berusaha. Tapi long term Dato' Mun, ya, saya nampak bahawa kita kena persiapkan kualiti kepimpinan dan juga kualiti ulama kita. Ya, pembinaan ini secara serius. Saya teringat ketika saya dijemput ke Jerman, ya, untuk ke Konrad Adenauer Stiftung, sebuah NGO untuk mengadakan hubungan belia dan segala macam. Dia tunjukkan kami kepada semua agenda program dia, kecuali satu program yang tak dibenarkan. Ini rahsia negara kami, iaitu program untuk melatih future leaders. Oh, ya. Yang mana pemimpin-pemimpin yang terbaik tersebut dipilih, kemudian di-nurture, dididik, dilorongkan untuk menjadi pakar bidang politik, pakar bidang ekonomi, pakar teknologis. Ya. Jadi kalau kita boleh macam majlis dakwah negara umpamanya, ya, kita pilih golongan-golongan ulama-ulama, bakal-bakal ulama kita yang multilingual, ya, yang multidisciplinary, ya, yang multi mazahib, menguasai ilmu-ilmu tersebut. Kalau kita rancang dalam masa 10 tahun, jadi kualiti ulama kita akan lebih meningkat. Walaupun kita punya puluhan ribu golongan agamawan, tapi yang berkualiti begini yang perlu kita carikan, ya, di samping pemimpin yang kita develop. Saya tak tahu sama ada negara kita ada atau tidak, tapi setakat yang saya lihat, nampaknya program begini maknanya by chance, ya, ataupun kalau ada pun dia dibuat secara individual, secara tidak bersungguh-sungguh. Itu satu tempat yang tidak dibenarkan untuk kami melihat, ya, dalam pengertian itu. Jadi mengapa tak kita buat untuk long term? Untuk short term memang kita terpaksa pendapat Dr. Hatta tadi soal kita kena non-partisan, ya, dalam pengertian tersebut. Tapi macam mana pun kita palit, ya, terpalit kita cuba non-partisan pun orang akan color kita mengikut color-color yang mereka tafsirkan. Itu tak upayalah kita. Ya. Jadi kerana itulah saya nampak isu yang berlaku ini kita kena bersuara, menyatakan pandangan pendapat kita, kena duduk inklusif everybody, kita buat satu penjajaran baru untuk menyelesaikan masalah umat yang sedang gawat. Tapi untuk long term kita kena ada program yang serius soal membina pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama yang berkelas dunia. Kalau ini kita lakukan, insya-Allah 10 tahun yang akan datang kita akan nampak jalan keluar daripada masalah. Allahumma. Menarik. Tak boleh nak sambung? Sikit tambah. Ya, sila. Saya tertarik dengan 10 tahun akan datang tu. Wallahualam, saya alhamdulillah banyak bulan ni, setahun lebih ni, berfikir bahawa penyelesaian tu dia tak boleh, dia nampaknya tidak datang dalam setahun dua ni. Dia mungkin, tapi penyelesaian tidak datang secara bergolek setahun dua. Tetapi adakah kita telah memulakan? Kita kena usaha sekarang. Sekarang ini, bila kita berbincang gini, sebenarnya kita memerah otak dan kita berfikir sedaya upaya bagaimana dalam hari ini, besok, minggu ini, minggu depan, kita nak memulakan. Jadi saya gabungkan dulu, iaitu satu, kita kena sabar. Dr. Manu Manuti sebut tadi, dan logiknya setahun dua ni dia tidak, ni logik lah, logik Allah Ta'ala boleh kun fayakun. Dan kita harap satu jenis miracle berlaku dalam setahun dua ni. Dalam masa yang sama kita lihat perangai dan syakhsiah, personality orang-orang besar politikus ini. Bagaimana mereka bukan nak duduk berdamai. Dari forum ini, jika kita dapat mencetuskan dengan izin Allah, mencetuskan dalam jiwa mereka untuk duduk berdamai, cukuplah ni, enough is enough, cukuplah ni. Itu subhanallah.
keberkatan petang ini. Keberkatan petang ini. Ini logiknya, Dato', logiknya. Pasal dia dah berseteru begitu lama. Dan dia rasa macam tak puas lagi, macam tak puas lagi bergaduh tu. Kita rasa dah puas, dah cukuplah ni, dah sengsara. Tapi Datuk, dalam ilmu hadis, idza ta'arada taqata. Bila kedua-duanya bertentangan tak boleh diselesaikan, kedua-duanya gugur. Sama ada kita menggugurkan ataupun dia gugur dengan kehendak alam. Ya. Sebab itu saya kata, sebab itu Datuk, bagi saya logik 10 tahun. Mungkin paling cepat 5 tahun. Pasal antara dua lah. Logik manusia, dia bukan makin, kita tahu semua, kita tua. Manusia bukan makin kuat, dia makin lemah. Dia akan mati. Jadi seorang-seorang mati, insyaAllah. Betul saya awal-awal tadi saya kata, saya mengharapkan golongan muda. Golongan muda. Dan golongan muda ni kita kena capai mereka. Kita kena mengasihi mereka. Sesekali dalam kelas pelajar perubatan saya kata ginilah, kata bahasa Inggeris dulu. Our generation built the nation, but our generation make a mess of this nation. Generasi kita ni membina negara, tapi generasi kita jugalah yang seolah-olah mengkocak-kacirkan negara. Dan kita bertanggungjawab untuk memperbaikinya sebelum kita mati. Okey, Datuk. Dalam negara kita ni, ada dua gergasi gerakan Islam yang sangat dihormati. 2-3 gergasi. ABIN, Ikram, Wadah, Ulama dan sebagainya. Saya rasa kalau yang ini kita MDN boleh menjadi tali pengikatnya. Ini saya selalulah. MDN ini ibarat tali pengikat rakit yang pecah. Itu saja yang kita boleh mainkan. Buluh tuan-tuan ada. Dan apa semua. Kami hanya jadi tali rotan saja. Ataupun akar. Sementara ada rotan yang berguna. Tapi saya tengok potensi ada pada ABIN, Wadah dan Ikram. Ini ikhlaslah. Di luar parti politik. Dan sekarang ni pun, kalau orang nak colorkan, biar dia punya lah. Sebab itu color tu datang daripada kepala dia. Kepala dia. Cuma, bolehkah lepas tu kita tampunglah sikit-sikit daripada orang yang sebelah sini, belah sini sikit. Saya rasa saya dengan pengalaman yang ada begitu banyak sekali dan sebagainya, saya rasa cuma kita terlepas peluang sikit bimbang takut macam tu. Macam mana ni? Macam mana? Teman nanti. Macam mana? Okey. Saya rasa yang terakhir ni, sekarang kita ada 15 minit kan? Tak apa. Saya boleh gadai kesimpulan. Ini perbincangan yang patut masyarakat buat kesimpulan. Dalam soalan yang dikemukakan kepada kita dalam WhatsApp pun, maknanya sampai di situ tentang satu gabungan secara formal ataupun tidak formal, tetapi fikrahnya itu yang paling penting, menggerak ke arah perpaduan dari segi wahdatul amal. Selain daripada wahdatul fiqh, kita nak wahdatul amal. Saya rasa dah ada wahdatul fikri itu. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam negara kita sekarang, sebenarnya saya nampaklah Allah Subhanahu Wa Taala nak minta supaya kita sebagai para duat, pimpinan gerakan Islam dapat mengambil kesempatan yang amat berharga ini untuk kita mencari jalan supaya kita dapat menjadikan satu keutamaan lah dalam kerja-kerja dakwah kita saat sekarang ini ke depan, mencari jalan untuk berjumpa dengan semua rakan-rakan dalam pelbagai gerakan dakwah. Dengan lain perkataan, saya tertarik apabila Triple IT, Ma'hadul Fikril Islamil Alami, dia ada keluarkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu pun dah diterjemahkan.
dan sudah pun diedarkan di sini dan patut dimanfaatkan oleh semua pihak termasuk individu yang mempunyai keprihatinan dalam kejayaan gerakan dakwah, dipanggil mitsaqud da'wi. Satu covenant dakwah yang sifatnya alami supaya kita boleh bersatu padu dalam perkara-perkara besar yang utama. Yang kecil-kecil ni kita sepak buang lah, letakkan di sebelah. Kalau kita boleh ambil mitsaq itu sebagai satu contoh lah, tak semestinya kita ikut 100%, tetapi kita boleh perturunkan balik, kita adjust dengan bumi Malaysia. Adalah agenda maknanya tahunan supaya dapat umpamanya setahun sekali perhimpunan, 2 kali ke setahun untuk melakar agenda, untuk review agenda sejauh mana kemajuan dicapai. Soal perpaduan ummah, soal konflik, soal masalah-masalah yang sedang menyangkut ummah, apa kemajuan yang dibuat. Macam tadi Azam sebut program kepimpinan orang barat memang dari segi ini dia orang rahsiakan dan tidak ada satu pun dalam dunia Islam yang mempunyai program kepimpinan, ya. Hatta ISIS pun dia pergi hantar ke Harvard, model dia lah model barat. ISIS hantar ke kita, tidak ada dalam dunia Islam. Jadi dalam konteks inilah saya rasa sampai masanya untuk kita mencari jalan. Ustaz Mahmud, Profesor kena ambil inisiatif dengan rakan-rakan yang banyak berpengalaman dalam dakwah ini untuk cari titik pertemuan asas, prinsip-prinsip asas. Tetapi kita bagi ruang kepada pertubuhan-pertubuhan yang ada ini untuk terus menggerakkan program masing-masing. Tapi kita cari kata muafakat untuk mencari apa yang dikatakan kunci kata dalam mitsaqud dakwah yang boleh menyelamatkan masa hadapan ummah dan juga negara bangsa kita di Malaysia pada hari ini dan ke depan. Wallahualam. Bagus. Siapa ni nak sambung ni? Tuan guru kita tak ada dah. Tuan guru kita dah lama saya fikir Datuk membawa idea ni. Saya ingat kali ini idea tu dah masak rasanya. Sebelum ni saya tak berapa nak sambut juga sebab belum masak dia tu. Gitu dia. Maknanya jadi kita kena inklusif lah tu. Maknanya kita kena inklusif dalam membawa agenda besar ini. Kita selain daripada yang Datuk sebut tu, kita ada banyak kelompok-kelompok yang punya pengaruh. Pengaruh-pengaruh yang tak boleh kita nafikan. Kalau dapat ada kesepakatan bersetuju, kita ajak. Kelompok-kelompok tarikat-tarikat, habaib, itu juga jumlahnya ramai. Kelompok tabligh juga jumlahnya ramai. Selain daripada seperti haluan ada pengaruh dia, isma ada pengaruh dia juga. Kalau kita buat agenda besar ni, saya ingat kita mana dapat kita gerakkan. Saya ingat mungkinlah adalah orang tengah yang bersuara, yang tidak mewakili mana-mana kepentingan, yang agak respectable. Saya ingat idea tu dah masak yang boleh dilontarkan ke hadapan. Dan kemudian saya nak sambung sikit lagi point mengenai anak muda tadi tu. Kita lupa satu, sebab ini kekuatan Datuk Mud, iaitu anak-anak muda, anak-anak raja, sebab agama ini adalah di bawah kuasa raja-raja. Jadi bermakna 9 raja-raja ni dia punya raja muda, dia punya anak-anak ni. Kalau anak-anak ini juga dapat kita tingkatkan kualitinya, supaya kefahaman itu lebih menjiwai Islam dan juga menjiwai rakyat, tidak elitis. Pengertian yang ini. Jadi kalau kita bicara soal anak-anak muda, komponen agama sangat penting. Yang menjaga agama ini adalah raja. Jadi maknanya kalau raja kita tak boleh jaga pendeknya, jaga panjangnya, kita kena berusaha supaya anak-anak raja, yang saya tahu ada yang baik-baik. Ada yang jiwanya sangat berjiwa rakyat, berjiwa agama. Saya tahu ada. Jadi kalau Tok Mun boleh mikirkan secara serius, di samping ke rakyat kita bina anak muda,
Tapi yang jaga agama ini adalah mengikut perlembagaan adalah raja-raja. Ya. Suka tak suka, selagi perlembagaan itu tak ditukar, selagi itulah raja-raja yang menguasai agama. Ya. Jadi ini sangat sentral. Jadi kalau ini dapat diberi perhatian, saya ingat untuk jangka panjang, saya ingat wajah Islam, masa depan Islam itu akan jadi lebih baik, insyaAllah. Yang itu cadangan tu mungkin kita cubalah. Kita cuba ambil tanggungjawab. Raja Perlis dah seorang dah, Raja Muda. Dia ada petua menduga Islam Perlis dan dia aktif. Dia very proaktif dalam program-program Islam. Okey, ada itu ulasan lagi. Itu Tok Bot lah. Dia orang-orang istana. Kita ada lagi, tak payah gulung sekali kita seru kepada masyarakat kita. Sebenarnya orang dengar. Rating kita tinggi. Tetapi kalau tidak hari ini, esok lusa, minggu lagi, 2 minggu lagi dia berkembang. Ada siapa nak tambah lagi? Macam mana Tok Guru kita hilang selalu ni? Macam mana ni? Prof, ada nak tambah lagi? Saya cukup lah. Ya. Jadi insyaAllah keberkatan petang ni kita sampai ke satu persetujuan tadi. Dan Datuk Mut pun sebut tentang MDN boleh bantu menyelaras. Takat pembantu lah. Kita sahut dan menunggu insyaAllah. Yalah. Dah sampai sangat masanya lah. Macam inilah Prof, kita berkirim salam lah kepada rakan-rakan kita. Dia apa tu sayap sebelah sana, tapi saya kacau lagi hotline. Tok Guru, buat kesimpulan apa ya? Betul Dr. Manuti nak sebut lagi? Dah cukup. Dah. Okey. Apa tu Syekh Hazam dah lambung bola dia dah. Macam mana ni? Tanggungjawab kita lah. Tuan Guru Datuk Muhammad Kamil kita macam mana? Saya banyak putus tadi tu. Banyak putus. Okey. Jadi saya nak simpul belah saya nak simpul satu lah. Ya. Simpul macam ni. Simpul macam ni. Jangan terombak apa yang dikatakan oleh Syekh Azam, Dr. Manuti dan Profesor Hatta kita bahawa sebenarnya kita menyedari ada masalah dan kita mempunyai kekuatan dapat membantu orang-orang kita menyelesaikan masalah itu. Cuma mungkin kita belum ada satu budaya. Itu sahajalah. Itu sahajalah. Bila lapar, makan. Itu. Okey, silakan. Bolehlah. Serah kepada Dr. Kamil buat penyudahnya, bukan kesimpulan, penyudah. Okey. Kalau orang lain nak mencelah lagi pun tak apa. Salah. Saya Dr. Kamil. Dak kesimpulan yang sebarkan. Ya. Dia selalu lain. Saya ada tak boleh tu. Ada apa ni? Line tak clear. Line dia tak clear. Tak apalah, Dr. Manuti nak buat kesimpulan, line dia tak clear tu. Tidak simpulan menyudahkan. Saya rasa kita ambillah prinsip dari hadis Rasulullah SAW bahawa antara yang sangat penting dalam konteks kita sebagai para doa, kita janganlah menyulitkan lebih daripada apa yang telah berlaku pelbagai kesulitan saat ini. Dengan kata lain, Rasulullah SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan persulitkan. Mana perkara yang kecil-kecil, yang remeh itu jangan dijadikanlah sebagai perkara yang memisahkan kita, memecahkan kita. Sebaliknya kita harus berfikir dengan mengambil kata-kata daripada pepatah Arab yang menyebut al-aqlul kabir yufakkir 'adil asya'il kabirah. Akal yang besar itu sentiasa berfikir dalam perkara-perkara yang besar. Ammal aqlus saghir yufakkir
anil umuril as-saghirah. Akal yang kecil itu hanya berfikir dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi kita harus berjiwa besar, berfikiran besar, mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam petunjuk perjuangannya dengan para sahabat tabi'in. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Okey, terima kasih Dr. Kamil. Kita pun saya dia line dia. Biasa dah kalau dia macam itu, saya biasa sangat dengan dia line dia ada masalah. Macam inilah saya rasa adalah menjadi tanggungjawab MTN untuk pada peringkat ini untuk menyamaratakan padang bola sebelum saya menjemput permainan bola yang menarik di kalangan para pendakwah kita, para pejuang kita. Maka saya rasa tanggungjawab saya, Dr. Kamil dan MDN dan rakan-rakan semua bawah-bawah ni bagi kami meratakan padang bola itu, saya meminjam bahasa Engkau Aziz lah, meratakan padang bola itu supaya nantinya bila permainan itu dimulakan, maka tidak ada komplain bahawa bola bergolek ke gol saya tanpa disepak oleh sebagainya. Jadi insya-Allah kita mencari keadilan di situ. Dan Dr. Kamil, okey dah nak kata sepatah-sepatah doang? Tak boleh ke tu? Okey, dengan itu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bersungguh-sungguh berbincang pada petang ini. Dan saya rasa begitulah juga bila sesi saya sebelum ni 1-2 sesi bila kita bincang tentang dakwah ini, maka insya-Allah saya berkewajipan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para panel kita 4 orang ini dan terima kasih juga kepada para penonton yang saya kira akan mencapai satu rekod yang baik saya rasa dari segi rating orang yang menontonnya. Dan insya-Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita ini dengan menjemput rakan-rakan kita para pemimpin pertubuhan-pertubuhan yang lain lagi dan saya akan pegang lagi lah Dr. Kamil untuk membantu saya untuk sebab saya pun sibuk tu pondok perdana lagi yang tak tahu nak runtuh ke nak bangun, tak tahu macam-macam lagi ceritanya. Jadi dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw